Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai golongan etis untuk mata pelajaran AMSU 5403. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang perbezaan agama, kepercayaan dan pemikiran dari segi definisinya. Agama adalah kepercayaan terhadap adanya kuasa yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Yang kedua, istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta dan bererti warisan tertulis yang diturunkan dari generasi ke generasi yang lain. Menurut Nation 1986, mengatakan bahawa agama adalah satu ikatan yang perlu dipegang erat dan ditaati oleh manusia. Seterusnya berkaitan dengan kepercayaan, ia adalah keyakinan diri, sesuatu pengharapan serta keakraban dalam berinteraksi sesama manusia. Menurut Kamus Dewan Bahasa pula, kepercayaan adalah keyakinan atau sesuatu yang dipercayai sejak turun-temurun. Seterusnya, Lewicki dan Witoff 2000 mengatakan bahawa kepercayaan bukan sahaja melibatkan individu, malah ia juga boleh terjadi semasa melakukan sesuatu tugasan. Pemikiran pula bermaksud kemampuan, tindakan dan kesan pemikiran. Dari segi istilah, ia merujuk kepada idea umum seseorang, kumpulan orang, karya dan ucapan. Guilford pada tahun 1967 mengutarakan pendapat bahawa pemikiran merupakan sesuatu jenis kebolehan atau keupayaan. Pengkaji telah memilih Franz Wiguna, iaitu seorang warga Indonesia yang berfahaman etis, yang mana beliau menyatakan bahawa bergelar seorang etis itu sangat bahagia kerana beliau setelah sekian lama mencari akan kewujudan Tuhan dan beliau bebas melakukan apa sahaja, sedangkan terdapat banyak larangan di dalam Islam. Hujah pengkaji adalah kebahagiaan itu bukan diukur melalui bebas melakukan apa saja di atas muka bumi ini. Ini adalah kerana sebagai manusia segalanya apa yang dilakukan akan dipersoal oleh pencipta yang menjadikan kita. Seterusnya saya akan menyatakan bukti dan dalil akan penciptaan manusia kerana golongan etis tidak mempercayai bahawa manusia itu dicipta oleh Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 tentang penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati yang berasal daripada tanah. Berikut merupakan dalil akan kewujudan alam semesta, iaitu di dalam surah Al-An'am ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu. Dengan adanya dalil ini, maka ia terbukti bahawa wujudnya alam semesta ini. Bagaimana pemikiran etis dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat Islam? Yang pertama sekali, adanya penubuhan etis republik.
Golongan ini akan membawa risalah dan fahaman yang tidak benar menggunakan dalil-dalil mereka sehingga ia dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat Islam. Okay, seterusnya mereka juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan dakwah-dakwah mereka yang tidak benar, yang mana terdapat salah satu iaitu pengikut golongan etis yang mana terdapat 5,000 pengikut di dalamnya. Selain daripada itu, mereka juga telah melibatkan diri dalam penulisan-penulisan blog, iaitu antaranya adalah perjalanan anak Melayu menuju kebenaran. Dialog adalah sebagai wahana dakwah terhadap golongan etis. Kerana dialog adalah pendekatan secara berhikmah dan bijaksana yang boleh mengajak mereka untuk mendekati agama Islam. Yang kedua, kerja dakwah perlu dilakukan dengan lebih sistematik dan terancang tanpa sebarang kekerasan untuk mengajak mereka mendekati agama Islam. Seterusnya, golongan etis boleh didekati dengan cara berbicara kepada mereka dari hati ke hati, sebagaimana di dalam firman Allah yang telah ditetapkan di dalam surah An-Nahl ayat 125. Pengkaji telah menemubual 3 orang informan untuk mendapatkan pandangan tentang golongan etis ini. Soalan pertama, adakah anda bersetuju bahawa seseorang bebas untuk melakukan apa-apa sahaja menyebabkan kita tidak mempercayai Tuhan? Informan pertama tidak bersetuju dengan kenyataan ini kerana beliau mengatakan manusia hidup di atas muka bumi ini adalah dengan penciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang Islam. Kerana manusia itu dijadikan melalui tanah dan melalui prosesnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, informan kedua juga tidak bersetuju dengan kenyataan ini kerana dia mengatakan bahawa hidup seseorang akan menjadi kosong dan tiada arah tujuan, tiada panduan dan tiada keterujaan untuk mencapai sesuatu. Seperti apabila kita melakukan suatu kebaikan, kita akan mendapat ganjaran pahala. Manakala jika kita melakukan perkara yang tidak baik, kita akan mendapat dosa. Okey, informan yang ketiga juga tidak bersetuju dengan kenyataan ini kerana beliau berpendapat setiap daripada kita terikat dengan peraturan. Sekiranya peraturan dilanggar, maka akan wujudnya situasi yang tidak menyenangkan. Bayangkan jika kita berada di atas jalan raya dan manusia tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akan berlakunya kemalangan yang akan meragut nyawa insan-insan yang tidak salah. Soalan kedua pula, mengapakah golongan etis tidak percaya akan kewujudan Tuhan? Informan pertama menyatakan bahawa kerana manusia itu hidup di dalam fitrah. Sebagai contoh, manusia secara fitrahnya setengah manusia hidup dalam keadaan jahil dan mereka tidak tahu siapa yang telah menjadikan mereka. Selain daripada itu, beliau berpendapat bahawa sesetengah orang yang berilmu turut tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan kerana mereka belajar tanpa
panduan daripada seorang guru. Selain daripada itu, informan juga berpendapat bahawa seorang yang hidup di dalam hutan tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan kerana mereka tidak memperolehi ilmu agama. Seterusnya, informan 2 menyatakan bahawa sesuatu yang tidak memenuhi kriteria menyebabkan golongan etis ini tidak akan mempercayai kewujudan Tuhan. Informan ketiga pula menyatakan bahawa golongan etis tidak percaya akan kewujudan Tuhan kerana golongan ini suka hidup bebas dan tidak terikat dengan peraturan kerana mereka merasakan peraturan itu membebankan mereka dan menghalang kemajuan sesebuah negara. Soalan ketiga pula adalah golongan etis mengatakan bahawa mereka hanya yakin akan kewujudan alam semesta. Apakah hujah anda? Informan pertama menyatakan bahawa adalah ia suatu perkara yang mustahil jika tidak ada yang mencipta alam semesta ini, yang mana setiap benda atau sesuatu mesti ada yang menciptakannya. Sebagai contoh, kereta atau rumah. Kedua-dua ini telah dicipta oleh manusia yang mana hasil peralatan adalah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan manusia boleh membina rumah, mencipta kereta. Kes. Informan 2 pula menyatakan apabila sesuatu perkara hanya dilihat secara fizikal dan dinilai berdasarkan akal semata. Maknanya golongan etis adalah golongan yang hanya menggunakan akal semata untuk menilai sesuatu dengan hanya melihat menggunakan panca indera. Informan ketiga juga mempersetujui pendapat informan kedua yang mana dia menyatakan bahawa mereka hanya akan percaya akan sesuatu yang boleh dilihat, dipegang dan disentuh oleh panca indera. Yang lebih jelas lagi bahawa golongan etis ini tidak mempercayai suatu perkara yang gaib. Sebagai contoh, kewujudan syurga dan neraka. Apabila suatu perkara itu tidak dapat dilihat, maka golongan ini telah menolak akan kewujudan perkara-perkara gaib. Okay, kesimpulannya adalah fahaman etis adalah suatu fahaman yang terpesong jauh dari landasan Islam. Walaupun mereka mempunyai dalil mereka tersendiri untuk mempertahankan pegangan mereka, namun ia bersalahan dan tidak boleh diterima di sisi agama. Seandainya fahaman ini tidak dikekang dan dibendung, dikhawatiri ia akan tersebar luas di serata pelosok dan akan mempengaruhi pemikiran orang Islam yang tidak mempunyai akidah dan pegangan yang kuat. Fahaman yang digunakan oleh golongan ini hanyalah menggunakan logik akal semata-mata dalam membahaskan suatu perkara, sedangkan akal juga mempunyai banyak kelemahan kerana penggunaan akal adalah terhad dan terbatas. Sekian sahaja daripada saya. Allahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.